Saya telah dijemput oleh penduduk orang baru setelah mereka mendapat warta untuk pengambilan tanah. Jadi bermula dari situ saya berkenal dengan Maknab, dan bermula juga di situ kami telah menjalankan satu risikan ataupun forensik yang kita jalankan. Kita study di manakah yang dibenarkan mengambil akta. Jadi pada mulanya kita pergi kepada pengambilan tanah. Apabila kami tengok dokumen pengambilan tanah pun tidak teratur dan banyak kecacatan dalam pengambilan tanah tersebut. Contohnya saya bagi secara rambang, secara ringkas, akta strata diperlukan 100% persetujuan. Dia tidak ada kata 50, 70, majoriti tak wujud langsung. Akta strata depan saya ni dah beritahu dalam seksyen 57/1, dia telah beritahu bahawa perlu sebulat suara untuk pengambilan tanah ataupun apa pun jua dia nak buat. Itu dah termaktub. Jadi nak menyokongkan, sebelum ni saya pernah buat dialog dengan penduduk semua. Jadi pada 22 Oktober yang lepas, Menteri KPKT dengan Kok Ming sendiri mengatakan betul perlukan 100%, dan dia kata dia cuba ubah supaya tidak perlukan 100%. Tetapi memang macam mana dia nak buat pun tidak boleh juga, tetap kena 100%. Itu nanti saya akan kupas kemudian. Dan juga kita akan tengok dalam Perlembagaan Persekutuan, di mana pun diorang telah melanggar di bawah perkara 13(1) dalam kurungan, dan juga perkara 5 dan juga perkara 8. Dan di akta pengambilan tanah itu sendiri pun mereka telah melanggar. Dan juga di akta pengambilan tanah mereka juga telah melanggar dalam seksyen 3(1) A, B, C, 3A, 3B dengan 3(6). Dan juga dalam kanun tanah negara pun mereka tengah langgar. Apabila kita dah dapat maklumat semua tu, dan kita nampakkan memang ada pelanggaran dalam pengambilan tanah, dan mulalah kita mula lagi mencari dan kita study. Dalam segi undang-undang memang penduduk ada lokus untuk menentang pengambilan tanah tersebut. Jadi apabila kami ke depan lagi, akhirnya kami dapat tahu bahawa penduduk Kampung Sungai Baru mendapatkan satu lagi cahaya yang begitu terang, disebabkan Kampung Sungai Baru sebenarnya bukan yang diwar-warkan selama ini di bawah open title ataupun title yang terbuka, tidak ada kepentingan orang Melayu. Sebenarnya Kampung Sungai Baru terletak di bawah MAS. MAS ni short form adalah Malay Agriculture Settlement. Apa kepentingan MAS? MAS lebih tinggi daripada Reserve Melayu. Dan MAS ni diwujudkan pada 1876, 1901, 1913, di-maintain sampai sekarang, diwujud hanya di Kuala Lumpur. Dan apabila 1901, 1913, resident semasa itu di Kuala Lumpur adalah Francis Tottenham, dia cuba nak luarkan pengaruh MAS ni di negeri-negeri lain. Apabila di Perak ke atau di mana orang Melayu ada, dan dokumen ni ada. Dan setengah dokumen kita terpaksa research sampai ke UK, United Kingdom, untuk mensahihkan apa maklumat kita dapat. Jadi daripada situ terbentuknya apabila enactment selanjutnya telah diwujudkan kepada Malay Reserve. Okey, apa kelebihan MAS? MAS ni dia tidak boleh dimiliki orang bukan Melayu, dan tanah dia pun tak boleh disewa kepada bukan orang Melayu. Itu yang unik MAS. Dan MAS sekarang ni hanya wujud di Kuala Lumpur. Dan beza dengan Reserve Melayu, Reserve tanah Melayu, pemilik dia mesti orang Melayu, tetapi dia disewa kepada bukan Melayu. Tapi MAS langsung tak boleh. Itu beza. Itu keistimewaan MAS. Dan saya akan serahkan pada siaran ni, apa punya press release ni kepada nanti press untuk tengok secara langsung. Nanti saya akan bagikan, tapi saya akan cuba terus ke papan, sebab semua nak tengok kenapa banyak papan berconteng-conteng. Jadi saya akan berdirilah ceritakan. Okey, apa yang terjadi pada semua fahaman orang, termasuk juga penduduk Kampung Baru dan bukan penduduk Kampung Baru, bahawa inilah dia orang pegang plan yang besar ni, Malay Settlement Reserve Town of Kuala Lumpur. Inilah mereka pegang. Dan plan ini telah dilukis pada 1901. Tetapi duka cita saya nak bagi tahu, plan ini tak sah, tak sahih. Sebab tu dia bagi diagram. Sebab tu pada sekarang dipotong yang plan ni. Plan ni sebenarnya tak sahih. Ini hanya lakaran dan tidak ada certified bagi juruhukum. Tidak ada certified langsung pada juruhukum. Jadi daripada sini
Mulalah ada satu lepas mas, saya kata pada 2011 PKP telah ditubuhkan. Inilah plan warta PKP 2013 dan 2014. Dan masa PKP buat pewartaan, PKP telah katakan dia hanya fokus pada pembangunan kampung baru, bukan kampung Sungai Baru. Tetapi dalam masa sama, dalam development dia, pembangunan dan plan warta pembangunan, dia masukkan kampung Sungai Baru di dalam kampung baru. 2013 saya bagi dia pistol, hijau pistol. 2014 dia lain. 2013 ada, 2014 lain. Saya tak tahu apa jadilah. Tangan-tangan lain tinggal wujud lah. Okey, tangan-tangan dari wujud. Okey, apa yang setelah kita buat siasatan ini sebenarnya kampung Sungai Baru sebelum dia jadikan peta sebegini yang dilukiskan ni, ada gambar flat, ada gambar teras. Inilah keluasan kampung Sungai Baru sebanyak 16 ekar. Tanda-tanda kuning ni seperti yang anda boleh tengok nanti, boleh nampak zoom nanti. Inilah maksudnya Malay Agricultural Settlement Reserve dan telah diperakui pada 1965, telah di-approve signature. Jadi ini tidak di-approve, hanya ini telah disahkan. Okay. Jadi saya akan pergi balik. Ini pun sama. Pada 2001 pergi ke Jupan mengesahkan lagi Malay Reserve masih lagi di sini, ataupun kawasan ini masih lagi dipanggil bawah mas. Simpanan pendapatan pertanian Melayu, mas lagi ada settlement. Okey, sekarang kita tengok apabila plan ini telah dikeluarkan oleh Jupan pada 2001, dikonfirmkan balik tahun 60, masih tak berubah. Dikonfirmkan balik, dikata pada plan warta ni mengikut apa telah diwartakan pada 155032. Inilah warta dia. Dulu kita panggil Federal Malay State Government Gazette. Pada nombor gazette 1550, dia telah diwartakan pada 1932. Di macam mana saya tahu kampung Sungai Baru ni bawah mas, inilah warta. Dan sampai sekarang ni warta ni belum dinyawartakan lagi. Benda ni ada refer kepada sini sebab ini ada surat hitam daripada Jupan. Nanti saya baca. Apa warta ni kata? Daripada the right bank south east turun bawah, the right bank of Kelang River downstream to the southernmost corner, lepas tu the right bank of Kelang River downstream and Campbell Road. Campbell Road adalah Dawani. Dan benda ni tidak pernah dinyawartakan lagi. Kenapa? Kita pernah tulis surat kepada Jupan untuk mengesahkan. So Jupan telah mengesahkan bahawa tanah riset Melayu di bahagian tersebut hasil semakan jabatan ini tiada maklumat yang diterima tentang pembatalan status mas. Ini 2024. Dan dia mengesahkan apa maksudnya 2 line 1 dot, 2 line 1 dot, 2 line 1 dot, 2 line 1 dot ni, sama juga 2 line 1 dot ni. Ini di Jalan Sungai Baru. Inilah sepadan mas. Jadi kampung Sungai Baru memang dalam mas. Plan ni dipanggil diagram, belum disahkan lukis ni. Dan sebab tu dia kata akta ni, ini dapatkan UK dan ini kami dapatkan daripada akib negara. Dan ini pun dekat UK. Mengatakan ini masih lagi wujud dan tidak dinyawartakan. So inilah bukti-bukti yang genuine, yang nyata, yang betul. Dan pada 2017 pun masih lagi tunjuk persepadan simpanan pendapatan pertanian Melayu maksudnya mas, Plan Warta 150 tahun 32, 150 tahun 1932. Ini sahih. Jadi selama ni yang mana diwar-warkan meminta pampasan ke tanah, pengambilan tanah ke, bagi saya memang tak wujud. Memang pengambilan tanah ni sekarang is null and void, terbatal. Sebabkan perwataan dah menyatakan mereka tak boleh ambil pengambilan tanah sebegitu saja. Jadi apa yang kesian kepada penduduk yang selama ni mimpi ngeri. Dan saya bukan nak menjadi orang politik. Bagi saya orang-orang tersebut
yang menjanjikan mereka langit dan bumi, tak layak lah jadi wakil rakyat untuk dia orang. Sebab dia orang sendiri tak tahu apa status. Kalau dia menjadi wakil rakyat sini tidak tahu apa kedudukan kampung dia sendiri, saya tanya tuan-tuan, layak duduk sini? Saya bukan main politik, saya tanya layak tak? Betapa seksanya orang ni. Tidur tak cukup, takut sampai kena pindah, sampai ada kematian, beragut nyawa. Dan mereka tak ada menceritakan ini ni. Bagi saya inilah saya kata penipuan paling besar. Penipuan paling besar sebab kalau saya boleh dapat, takkan dia orang tak boleh dapat. Kalau saya yang orang biasa ni boleh dapat, takkan dia orang tak tahu. Itu saya katakan mungkin ada tangan-tangan raib yang cuba menghilangkan, dan nampak gayanya apa yang dulu sekarang yang menceritakan nak buat pembangunan, nak launching, dia tak kompeten langsung bagi saya. Bukan senang main politik dan saya tidak ada mengenai menepati. Saya kata memang masalah. Jadi perkara ini setelah PC dan mereka pun telah buat laporan polis. Setelah laporan polis berlaku dan penduduk telah mengambil peguam yang saya dimaklumkan akan filekan kepada mahkamah untuk tindakan. Dan tindakan ini kita minta pejabat tanah betulkan mana maklumat yang salah, masukkan balik tanah diorang kepada MAS. Itu je yang penduduk minta. Masukkan geran diorang, title diorang, ada tulisan, masukkan memori balik ke dalam MAS. Yang lain itu saya rasa tak ada apa yang kita nak minta. Kita minta tanah tu dipulangkan balik dengan geran tu diletakkan bawah MAS. Status MAS. Itu yang buat kami pun terkejut. 1932 warta dah ada, Jupeng dah confirm 16 ekar. Sebelum ni pun saya nak expose pun saya tak berani, sebab daripada 16 ekar tinggal 9 ekar, 7 ekar mana tak tahu mana nak pergi. Ini macam-macam harum biru di bahagian sini. Tapi kita rasa bersyukurlah apabila penemuan dapat, orang Melayu rasa selesa, patut kena rasa lega, dan dia pertahankan Kuala Lumpur ini adalah milik orang Melayu. Sebab itulah termasuk dalam undang-undang dan juga keputusan Profesor Kukeki, dan itulah yang dikendakkan oleh British apabila memberikan tanah Kuala Lumpur ini kepada orang Melayu dan dihaskan MAS. Bukti-buktinya di sini tahun 1876 macam mana Francis Tottenham sebagai residen. Jadi saya minta tolong penduduk-penduduk, berdirilah tanah kamu ni, sebab kamu akan tahu apa unik tanah kamu orang ni. Dan saya pun rasa orang kampung baru sendiri pun dia tidak tahu status dia macam mana. Apa uniknya mendapat bawah MAS. Saya pun rasa penduduk kampung baru sendiri pun tak tahu apa uniknya yang di bawah MAS. Dan MAS ni hanya di Kuala Lumpur sahaja. Dekat Malaysia ni MAS hanya di Kuala Lumpur sahaja. Satu-satu kawasan Melayu. Ini geran MAS. Ini contoh geran MAS. The land hereby alienated shall not be transferred shall not be transferred to or occupied by a non-Malays. Ini unit di MAS. Kalau orang luar membuat carian dan dapat maklumat kepentingan dan kekuatan orang MAS, orang yang duduk di sini tak nak mahu mempertahankan hak dia, saya kata tak tahu apa nak cerita lagi. Jangan kita panggil kata orang luar nak menjajah. Rasa saya bukanlah, kita sendiri yang merelakan. Jadi tengoklah betul-betul. Ini bukti. Dan setahu saya sebelum ini mereka tidak ada memaparkan bukti bahawa mereka boleh pengambilan tanah ke apa. Tak ada. Ada tak penduduk? MAS ni tidak boleh diberi jual kepada bukan orang Melayu. Satu. Dan setiap bila dia nak jual, dia kena dapat juga perbincangan konsen dengan MAS. Sebab MAS ni dia pentadbir. MAS dia ada satu pentadbir.
Dekat jalan mana pentadbir dia? Office dia? Jalan Hamzah. Jalan Hamzah. Jalan Hamzah. Dan dia masih wujud. Sejak 1901 lagi masih dia wujud. Tetapi pada 2018 ditubuhkan PKP untuk melakukan overshadow MAS lah. Tetapi MAS tetap wujud. Dalam parlimen kata MAS tidak batal, MAS masih wujud. Daripada dulu lah. Ini gazet kan? Ini gazet 1930 dah keluar gazet kan? 1932 ini gazet kan? Japan dah sahkan. Memang kita bawa MAS. Ketika itu dia mengatakan dalam buat kampung. Itu dia kata. Tapi kesahiannya kita di bawah MAS. Ini yang kita nak bagi tahu. Kata dengan tangan lain wujud sekali. Jadi kita nak maklumat yang nyata. Ini maklumat yang dia doktor sah. Fakta dipanggil dengan sifat sah, sahih. Dan maklumat ini sahih kan oleh Japan sendiri. Yang bila yang 1932. Ini masa ni dipanggil Federal Malay State. Sebelum kanun tanah negara dipanggil Federal Malay State. tapi dia masuk dengan Ya. Jadi itu yang berlaku. Sebab tu saya kata kita buat police report, dalam police report dan juga press release kita beritahu, kita minta kecuaian ni diperbetulkan balik. Kita bukan nak bermusuh dengan kerajaan, kita bukan nak musuh sesiapa. Kita dah nampak ada kerosakan, ada kecacatan, buat balik pembetulan. Sebab bukti kita dah ada. Betulkan balik. Dan yang mana yang ada perancangan untuk buat lebih dahsyat lagi, batalkan niat dulu. Batalkan niat dulu. Sebab saya rasa orang baru akan bangun dan menentang. Akan menentang sekuat-kuatnya. Kalau kampung Sungai Baru dah bangun, saya pun nak minta kampung baru pun kena bangun. Sebab kampung baru kena tahu status dia lain. Jadi orang kata kekuatan, apa-apa benda yang nak buat ada penduduk lah. Saya tak boleh buat apa. Saya hanya menjalankan tugas, dapat maklumat, beri pencerahan, dan saya sahihkan maklumat dulu, baru hari ini kita buat PC. Itu yang saya boleh tolong. MAS dia adalah Malay Agriculture Settlement. Dibuat pada tahun sebelum merdeka, 1887 turun. Dipanggil Malay Agriculture Settlement. Setelah selepas 1932 masuk kepada 1955 tak salah saya, ataupun 35 ke 45, baru dibuat enactment Tanah Reserve Melayu. Ini Tanah Reserve Melayu. Okay, selepas habis dah Federal Malay State dipanggil, dibuat kanun tanah negara. Banyak orang silap bila kanun tanah negara wujud, yang semua ni tahu batal. Tak ada, undang-undang macam itu. Dia masih ikut. Dia tanya pakar undang lawyer yang belakang. Jadi nak pegang Malay Reserve dari Tanah Reserve Melayu pun, seseorang itu ataupun perbadanan ataupun bank ataupun sesiapa ingin memegang, memiliki tanah Melayu, Reserve Melayu, dia kena register dalam enactment Reserve Melayu, dipanggil Schedule 2. Jadi perbadanan Kampung Baru tak ada pun dalam Schedule 2, dan dia tak boleh pegang langsung tanah Melayu. Bukan MAS, tanah Melayu pun tak pegang. Ini senarai nama yang telah diregister untuk hanya senarai kami yang boleh dapatkan pegang tanah milik Melayu. Dan setiap kali nak masuk, dia kena masuk permohonan borang. Borang dia kena bawa kepada mesyuarat negeri. Exco bawa ke MD bawa pergi pada tuanku lulus. Itu kalau kerajaan yang ada negeri. Kalau bila setuan, dia kena bawa pada kabinet. Perdana Menteri kena menghadap tuanku agung, Duri Yang Mulia Agung yang meluluskan. Sebab Reserve Melayu ni di bawah tanah bersekutu, Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Banyak orang tak tahu. Saya tak tahu. Jadi maksudnya kita nak hapuskan Yang buat tanah tu maksudnya tak boleh dijual beli. Ya, betul. You kena tahu betul. Sebab ini enactment akta dan Selangor
Perak, Pahang dan Negeri Sembilan di bawah ada result lain. Langsung dah boleh set, boleh buka lagi. Walaupun bukan lagi tak boleh. Kuala Lumpur ni, ini lagi dahsyat Kuala Lumpur ni. Macam mana British. Saya baca satu. Dia kata 1913 Malay Reservation Enactment kata, as well as how the Malays and non-Malays together evaded the provision, it was crystal clear that something more drastic is necessary and badly needed. The British, through its legal advisor, quoted, the words of learned judge is discussing a somewhat similar type of legislation to justify his move to introducing the major amendments for the 1930 Malay Reservation Enactment. The legal advisor said that it's not enough to attain to a degree of precision which a person reading in a good faith can understand, but it is necessary to attain, if possible, to a degree of precision which a person reading in a bad faith cannot misunderstand. Adakah tengah naik wujud? Jawab lah. Ya, tak perlu lah saya sebenarnya saya pun ni bila buat lagi kajian lagi sikit jiwa.